Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Malaysia Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat, salam mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua Excellent, sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Cigu Mita Tabang. Kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini, dengarkan pantun dari saya. Ikan dipancing pengawal raja, hendak dimasak menjadi gulai. Dengan salam pembuka bicara, petanda acara akan dimulai. Hadirin sekalian, saya Cikgu Jaida Wasili dari SK Timbua Ranau akan menjadi moderator pada sesi CDL siri 90 pada hari ini. Seperti biasa, sesi rasmi akan bermula tepat jam 3 petang. Jadi kita akan ada satu sesi perkongsian pendek mingguan untuk menjadikan ruang menunggu kita lebih bermakna. Perkongsian ini akan disampaikan oleh seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dan dunia pendidikan. Untuk pengetahuan semua, kami ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil dari didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Dan sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Datuk Dr. Mahender Singh untuk sesi snippet reflect on yang bertajuk Question. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Selamat kita bertemu kembali dalam CDL Snippets pada hari ini. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk sesi CDL setiap minggu. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya untuk hari ini adalah question. Atau kadang-kadang kita kata so what? Kerana bila kita bincang sesuatu isu, sesuatu soalan, maka kita tertanya, mungkinkah kita patut menerokai isu itu lebih lagi atau persoalan itu? Dan yang paling menyerlah ialah pendekatan Sokratis tentang bila kita nak menyoal sesuatu isu atau cuba nak menjawab sesuatu soalan. Bagi Sokratik, pendekatannya adalah untuk mencari kebenaran, untuk mencari sebab musabab berlakunya sesuatu perkara itu. Dan pendekatannya melalui perbincangan dan perbualan dan bahas dan sebagainya. Dan hasil daripada itu, dalam bahas, dalam perbincangan itu, perantaranya adalah menyoal, question. So, questioning itu menjadi pendekatannya. Menurut Socrates, dia kata, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So, dalam dunia yang sungguh volatile, yang tak sentiasa berubah, yang uncertain, yang tidak kita dapat tentukan. Yang ketiga, kompleks. Ada masalah-masalah yang memang susah nak cari penyelesaian. Dan ada yang ambiguous, yang memang kabur. Maka dalam proses yang diutarakan oleh Sokrates, yang pertama kita mohon pencerahan atau clarification. Yang kedua, kita kalau ada satu-satu andaian, kita nak menerokai lagi andaian tersebut. Kita probe assumptions. Yang ketiga, kalau ada rasional yang dikemukakan, maka kita nak menerokai rasional itu secara lebih mendalam.
sejauh mana rasional ini logik. Yang keempat, menyoal mengenai pandangan. Dalam mesyuarat, dalam perbincangan, sentiasa orang akan beri pandangan mereka. Bila orang memberi pandangan, kita boleh menyoal umpamanya, mengapa dia mempunyai pandangan sebegitu? Apakah latar belakang tentang pandangan sebegitu? So we are questioning viewpoints, pandangan atau pendapat. Yang kelima, kita perlu menerokai tentang apakah kesan dan akibat bila kita membuat sesuatu keputusan. Yang keenam, soalan menyusul soalan. Ya, orang tanya soalan, kadang-kadang kita boleh uh, kemukakan soalan sebagai jawapan kepada soalan tersebut. So, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan slide yang tadi, maka ada 6 jenis soalan. Kalau untuk memohon, dan Sokratik anggap ya, questioning ini, menyoal ni adalah asas dalam pemikiran kritikal. Kalau kita nak murid kita mempunyai critical thinking, maka pendekatan yang paling mudah adalah questioning atau menyoal. Dan menyoal itu janganlah kita mengharapkan soalan, kita mengemukakan soalan yes, no. Kita harus mengemukakan soalan yang akan membuat anak murid kita berfikir, dan soalan itu memerlukan huraian, memerlukan satu jawapan yang berstruktur dan sebagainya. Itu adalah satu teknik yang sangat penting. So, yang pertama daripada 6 jenis soalan tu, yang pertama ialah soalan untuk memohon pencerahan. Bila memohon pencerahan, soalannya, mengapa anda sebut sedemikian? Itu memohon pencerahan. Why do you say that? Kalau soalan kita berhasrat untuk menyoal tentang andaian, maka soalan kita berbunyi seperti, apakah andaian lain yang boleh dibuat? Yang ketiga, bila kita nak soal tentang sebab-musabab dan juga bukti, maka kita kadang-kala boleh memohon untuk contoh. Apakah yang boleh dijadikan contoh berdasarkan sebab dan bukti yang diberi itu? Beri satu contoh. What would be an example? Kadang-kadang bila kita nak soal tentang pandangan dan perspektif yang berbeza, maka soalan kita ialah apakah yang boleh dijadikan alternatif kepada pandangan yang dikemukakan atau perspektif yang dikemukakan. What would be an alternative? Dan seterusnya, yang kelima, yang menyoal tentang implikasi dan consequences. Apakah yang merupakan kesan dan implikasinya? What are you implying bila anda katakan sesuatu? Dan kalau kita dikemukakan dengan sebuah soalan, satu soalan, maka kita boleh tanya pula, apakah tujuan soalan itu? Mungkin ada sesuatu yang tersirat kenapa soalan itu dikemukakan. So, dalam bahasa Inggeris kita sebut, what's the point of this question? Dan saya daripada pengalaman saya rasa banyak kali saya lalui proses ini tentang 6 jenis soalan Sokratik ini dikemukakan dalam banyak mesyuarat. Dan kita perlu ambil soalan-soalan ini secara membina. Bukan sebagai satu untuk yang mungkin nak tunjuk kepandaian dan sebagainya. No, it's not meant to be that way. Biarlah dalam satu-satu mesyuarat, satu-satu perbincangan, kita benarkan individu tanya soalan. Kadang-kadang kalau kita sangat keras bila ditanya soalan dengan jawapan keras kita, maka lama-kelamaan orang berhenti nak tanya soalan. Walaupun mungkin kesan soalan itu akan menyebabkan satu yang mungkin boleh menggugatkan organisasi.
So biar kalau kita sudah bincang, kita dah lihat kelebihan dan kekurangan. So soalan itu penting. Dan apa jua jenis soalan itu, sememangnya ada nilai dan ada hikmah di sebalik soalan itu. Next slide, please. So kalau dalam kelas, cikgu tanya step 1, langkah 1, cikgu tanya soalan yang probing question, iaitu satu yang perlu difikir secara mendalam untuk diberi jawapan. Dan langkah kedua, kelas memberi jawapan, murid-murid memberi jawapan. Langkah ketiga, cikgu atau murid pula tanya pencerahan, mohon pencerahan, atau tanya soalan susulan. Langkah keempat, kita cuba nak mengupas jawapan dan kita nak cari hipotesis atau jawapan yang terbaik. So segala ni, langkah-langkah yang dikemukakan oleh Sokratik ini dapat berlaku melalui proses menakul bersama dengan orang lain, bercakap dengan orang ramai. Kita mencabar andaian dan kita mempersoalkan ideologi atau kepercayaan tentang satu-satu isu itu. So, kalau kita gunakan empat-empat pendekatan ini dan kita boleh ulang ya langkah 3 dan 4 dalam kelas, kita boleh ulang dan ulang 2-3 kali pun. Kerana proses itu akan membuat pelajar kita berfikir secara kritis. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pendekatan Sokratik, Sokratik mengaku dia tidak mempunyai jawapan kepada setiap soalan. Tetapi dia berpandangan bahawa ilmu atau knowledge membuat manusia seronok. People are happy when they have knowledge or when they get new knowledge. Dan beliau berpandangan atau berpendapat beliau menyoal anak murid kerana nak menambah dan membawa penambahbaikan proses pemikiran dan juga ilmu. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada buku, daripada makalah, majalah, daripada sumbangsaran dengan rakan-rakan kita, daripada teknik menyoal yang saya kemukakan, yang tuan-tuan dan puan-puan pun arif tentang teknik itu, sudah belajar semasa di universiti, semasa di IPG, atau semasa menghadiri kursus-kursus dan sebagainya. Kerana saya rasa ia akan membawa asas yang kukuh dalam kalangan anak murid kita, dalam kalangan pegawai-pegawai dan di mana juga kita bertugas. So gunakanlah pendekatan Sokratik ini. Dan akhir sekali, ingat, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato atas sesi snippet tadi. Ia sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Dan sebagai seorang pendidik dengan menggunakan metode ini kepada murid, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis serta memperdalam pemahaman mereka tentang sesuatu topik. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua, sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL, Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Dato' Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Dato' Dr. Mahinder Singh, penceramah CDL siri ke-90, Cikgu Halsen Justin, Cikgu Alini Sinsian, Cikgu Ezin Laduni, Wan LC Sharon Giluk, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang, Sabah. Para pengetua dan guru besar,
para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Cikgu Jaidah Wasili dari SK Timbuara Ranau akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Selamat bertemu sekali dalam sesi CDL Series 90 #Cikgu Minta Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Untuk pengetahuan semua, Minta Tabang adalah perkataan yang diambil dari bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on yang pertama berkongsi ilmu dan kemahiran, yang kedua membangunkan kompetensi guru, ketiga meningkatkan keupayaan, dan yang keempat membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta boleh mendaftar sebagai ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Okey, cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini dari CDL. Seterusnya, Alini Sinsian merupakan guru mata pelajaran Bahasa Melayu, telah berkhidmat selama 7 tahun dan merupakan guru pusat sumber terbaik di SK Timbuara Ranau. Seterusnya, pembentang ketiga, Cikgu Ezrin Laduni merupakan guru pemulihan dan telah berkhidmat selama 8 tahun. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah, siri ke-90 kita pada hari ini, pembentang-pembentang akan membuat perkongsian yang bertajuk Library Digital, yaitu projek amalan terbaik pengurusan pusat sumber. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus bertanya jika ada kemuskilan di dalam ruangan chat. Bila ada ruang dan peluang. Baiklah, dipersilakan para pembentang untuk memberikan perkongsian. Silakan, cikgu. Terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Wasit, merupakan guru dari SK Timbuara Ranau. Selamat petang, selamat bertemu sekali lagi rekan-rekan guru yang bersama-sama dengan kami di platform CDL Hands-on siri ke-90, di mana pada hari ini kita akan melihat kepada satu proyek amalan yang terbaik daripada SK Timbuara Ranau, yaitu Digital Library. Terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang sempat bersama-sama pada petang ini. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh moderator kita, Cikgu Jaidah sebentar tadi, kita dapat menyaksikan ada puluhan bahkan ratusan guru-guru yang sempat hadir pada petang ini, baik yang menyaksikan menggunakan platform secara Zoom dan juga YouTube. Dimanapun Anda berada, kami sangat menghargai kebersamaan Anda pada petang ini. Baiklah, saya teruskan untuk pertengahan ataupun perkongsian pada petang ini. Seperti mana kita ketahui bahwa Malaysia telah melancarkan di mana ini merupakan satu rangka kerja strategik yang bertujuan untuk memperkukuh penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Pada petang ini kita akan melihat bagaimana penggunaan teknologi digital itu digunakan khususnya di dalam pusat sumber yang berada di sekolah. Dasar ini merupakan selaras dengan matlamat SDG 4, yaitu Sustainable Development Goal, di mana matlamat penggunaan yang keempat, di mana di dalam SDG 4 ini bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan saksama serta mempromosikan peluang pembelajaran secara hayat untuk semua. Dasar ini memberikan tumpuan kepada melahirkan generasi yang celik digital dan berdaya saing. Melalui dasar pendidikan digital ini, ianya dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran,
dan juga lain, di mana kita dapat melahirkan para pendidik dan juga pemimpin pendidikan. Selaras dengan serat Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Menteri Pendidikan yaitu YB Padlina, di mana beliau berkata bahwa menjelang tahun 2025 Malaysia akan menghadapi satu tahun yang sangat penting karena perubahan dari segi aspek landscape dan juga suasana pendidikan, khususnya yang melibatkan pendigitalan. Oleh yang demikian, usaha ini bukanlah satu hal yang boleh diambil mudah, tetapi kita tahu bahwa ada banyak cabaran yang akan dialami, khususnya untuk guru-guru yang berada di lapangan. Tetapi saya percaya guru-guru yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, kita akan dapat melihat bagaimana dapat mendepani cabaran secara global, di mana pada akhirnya kita dapat membentuk masa depan pendidikan yang selaras dengan konteks global yang sentiasa berubah-ubah. Di dalam dasar pendidikan digital, ini adalah merupakan selaras dengan agenda-agenda nasional seperti mana yang tertera dalam screen, di mana kita dapat melihat program Jendela, program Malaysia Madani, My Digital, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, bahkan Industri 4.0 juga. Ini adalah merupakan beberapa agenda nasional yang menyokong kepada dasar pendidikan digital yang telah diluncurkan. Selanjutnya, berikut adalah merupakan beberapa keratan akbar digital yang sempat saya kongsikan, di mana Malaysia berusaha meningkatkan kualitas pendidikan digital dan juga kita dapat melihat bagaimana Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen Malaysia, khususnya di dalam pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan digital. Terdapat banyak inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital di sekolah. Dan khususnya pada ini kita lihat apakah pendekatan digital yang digunakan di dalam pusat sumber, karena pusat sumber adalah merupakan pusat ilmu dan pusat segala sesuatu maklumat yang boleh dicapai oleh murid. Di pendidikan digital bukan saja sekadar penggunaan alat teknologi dalam proses pengurusan, namun juga dalam hal-hal yang melibatkan pentadbiran dan juga penyelenggaraan pusat sumber. Pendidikan digital adalah sangat penting untuk kita dapat membudayakan teknologi sebagai bahan interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat memupuk pemikiran kritis dan juga melahirkan generasi yang inovatif dan kreatif. Dasar pendidikan digital seperti mana yang telah kita ketahui telah diluluskan dalam mesyuarat Jamaah Menteri pada 26 Mei 2023 dan telah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan YB Padlina Sidek pada 28 November 2023, di mana dengan visi melahirkan murid yang fasih digital dan berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran, dan juga nilai. Berikut saya bacakan beberapa visi dan objektif dasar pendidikan digital DPD, di mana seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi, di mana dasar pendidikan digital ataupun dikenal sebagai DPD, short form DPD, di mana kita ingin melahirkan murid yang fasih digital, yang berdaya saing, menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Objektif bagi dasar pendidikan digital adalah bagaimana kita mahu supaya melahirkan murid yang fasih digital untuk memenuhi keperluan era digital. Karena kita dapat melihat keperluan digital pada era masa kini, di mana segala sesuatu maklumat berada di ujung jari, bahkan murid-murid kita jauh lebih pantas daripada guru-guru karena mereka memiliki gadget di rumah dan mereka terdedah dengan berbagai kemudahan-kemudahan gadget yang berkonsepkan digital. Yang objektif yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengupayakan pendidik dan pemimpin untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Sebagai pentadbir di sekolah, saya sebagai seorang penolong kanan, saya dapat melihat keperluan untuk kita sebagai seorang pemimpin pentadbir, bagaimana dapat mengintegrasikan, bagaimana kita dapat mengaplikasikan segala keperluan, bahkan infrastruktur dan juga infrastruktur digital di dalam sekolah kita. Dan ini akan melibatkan pengurusan, melibatkan bahagian pengajaran dan pembelajaran, dan juga melibatkan banyak elemen-elemen yang penting di sekolah. Seterusnya, di dalam
poin yang ketiga ataupun objektif ketiga adalah bagaimana kita dapat memperkukuhkan infrastruktur dan kandungan pendidikan digital. Salah satu idea ataupun salah satu cara untuk bagaimana kita dapat memperkukuh infrastruktur dan kandungan pendidikan digital adalah dengan menggunakan amalan terbaik yang akan kami kongsikan pada petang ini, yaitu digital library. Di mana kita akan dapat melihat satu sistem yang dapat memudahkan rekan-rekan guru, khususnya untuk guru pusat sumber di manapun Anda berada, kita akan dapat mengaplikasikan bagaimana sistem ini akan dapat memudahkan infrastruktur kandungan pendidikan secara digital itu dapat diperlukan. Seterusnya, bagaimana kita dapat mengoptimumkan penglibatan aktif rekan strategik sebagai pemangkin pendidikan digital. Jadi, guru-guru, rekan pentadbir, dan para ahli akademik yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, kita boleh mendapatkan ide, juga dapat membina jaringan networking bersama dengan agensi-agensi luar, khususnya yang boleh membantu di dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Bagaimana kita dapat membina satu networking yang sangat strategik bersama dengan mereka, di mana kita akan dapat bukan saja dapat melihat keperluan dari segi bahan ataupun teknologi yang dapat dipinjamkan, namun kita juga dapat membina satu networking yang dapat membantu kemenjadian murid-murid kita, khususnya di dalam PDPC. Seterusnya, kita juga dapat melihat murid dapat menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab serta beretika untuk bagaimana murid-murid juga pada akhirnya dapat mencipta dan menghasilkan inovasi. Murid-murid kita juga dapat menganalisis data secara saintifik, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dan dapat berkolaborasi dengan berkesan. Murid fase digital pada masa kini adalah merupakan satu pasaran ataupun ekosistem pendidikan yang sangat penting, di mana guru mengejar kepesatan arus pembangunan, di mana ada banyak ruang dan medium yang kita boleh gunakan untuk belajar tentang penggunaan bahan-bahan digital yang boleh kita aplikasikan di dalam kelas kita. Berikut saya kongsikan beberapa teras dasar pendidikan digital, di mana teras yang pertama, murid fase digital, teras yang kedua, pendidik kompeten digital, teras ketiga, budaya kepemimpinan digital berwawasan, teras keempat, pengupayaan infrastruktur dan infrastruktur, yang kelima, kandungan digital yang berkualitas, dan yang keenam, rekan strategik yang komited. Dan keenam teras yang telah saya bacakan sebentar tadi adalah selaras dengan objektif yang telah saya kongsikan mengenai dasar pendidikan digital. Dan kesemuanya harus bermula dengan murid, dan seterusnya bagaimana di dalam pengongsian pada petang ini kita akan merujuk pada teras yang keempat, bagaimana pengupayaan infrastruktur dan juga infrastruktur itu dapat diterapkan dan dapat dibudayakan khususnya di dalam library digital, pendigitalan di dalam pusat sumber sekolah kita. Baiklah, sistem yang akan diperkenalkan ini akan dibentangkan oleh teman saya dan rekan-rekan guru yang berada di talian pada ketika ini. Sekiranya mempunyai soalan ataupun pertanyaan, boleh terus ajukan di dalam ruangan chat dan kami akan respon itu dengan sebaik mungkin. Baiklah, demikian pembentangan dari saya. Saya kembalikan dan saya teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Halsan. Jadi kita akan teruskan sesi kita pada petang ini, yaitu perpustakaan digital. Oke, seperti mungkin ada di sini yang pernah dengar perpustakaan digital dan tertanya-tanya apa sebenarnya perpustakaan digital ini kan? Jadi sebenarnya perpustakaan digital adalah sebagian besar sumber yang terdapat di dalam macam sumber, yaitu bahan-bahan bacaan itu dia kita lebih kepada sumber yang boleh dicapai oleh mesin. Maksudnya bahan-bahan itu kita boleh dapat dan juga boleh dibaca melalui komputer lah. Oke, komputer, tablet yang mana kita panggil mesin. Oke, jadi kalau di dalam perpustakaan biasa, kita akan ada macam kita masuk, kita boleh nampak apa nama kita panggil tu, dia macam
partition. Untuk kalau setiap perpustakaan fisikal ataupun perpustakaan yang mewujud ataupun nyata kita perlu masukkan, dia kita nampak partition. Tapi di dalam perpustakaan digital kita akan ada first, dia akan ada katalog. Maksudnya di dalam katalog itu dia akan ada indeks berkala. Dan di sana dia akan ada hikmat abstrak, di mana sebelum kita buka buku, kalau macam kita di perpustakaan biasa, kita akan ambil buku, kita tengok belakang untuk baca sinopsis. Tapi untuk perpustakaan digital, dia akan ada selepas katalog indeks yang boleh kita senang untuk kita cari. Seterusnya kita akan ada hikmat abstrak untuk bahan bacaan yang kita mau. Lepas itu sudah kita baca, dia akan ada satu pautan di mana kita boleh baca buku rujukan besar, buku rujukan yang kita ada itu, dan juga kepada penerbitan buku. Maksudnya kita boleh dapatkan buku untuk baca. Oke, seterusnya. Oke, saya sebelum pergi pengurusan lebih dalam tentang pengurusan pusat sumber yang kami amalkan. Jadi kita lebih kepada sebelum ini sebelum itu kita akan lebih kepada perpustakaan digital lah. Lebihan untuk perpustakaan digital maksudnya kita bayangkan ataupun perpustakaan digital ini kita dapat bandingkan dengan perpustakaan yang kita ada di sekolah-sekolah sekarang. Maksudnya perpustakaan yang dalam bentuk bilik, dalam bentuk buku yang mewujud, macam itulah. Jadi kelebihan dia adalah yang pertama ada ruang. Maksudnya bila kita guna digital, ruang-ruang penyimpanan itu tidak diperlukan. Sebab kita ataupun bahan bacaan menggunakan lebih kepada peranti lah. Jadi seterusnya adalah pengekalan dan penyimpanan. Maksudnya di dalam perpustakaan digital apa yang kita simpan di dalam dia akan kekal. Maksudnya tidak istilah dia rosak ataupun buku dia macam bila lama buku dia akan jadi rosak ataupun dia macam penyimpanan dia akan sentiasa berada di tempat yang memerlukan ataupun di tempat yang lebih baiklah. Jadi dari kos pula tidak memerlukan ataupun pengekalan perpustakaan digital kita boleh katakan kurang kos berbanding dengan perpustakaan biasa, betul kan? Oke, jadi yang kedua yang seterusnya adalah tiada sempadan fizikal yang mana kita boleh dapat akses bahan-bahan bacaan ini secara luas. Maksudnya di sana bahan-bahan ini tidak perlu perpustakaan ataupun maklumat-maklumat itu sentiasa ada di internet dan juga dia lebih boleh dicapai lah. Maksudnya kita tidak perlu untuk berada di tempat itu untuk membaca ataupun tidak perlu pulang sana untuk baca. Begitulah, kita akan berada di rumah dan kita boleh baca sendiri. Jadi yang seterusnya tersedia sepanjang masa, yang mana kelebihan perpustakaan digital adalah untuk seluruh dunia boleh capai. Maklumat sepanjang masa dan selagi sambungan internet tersedia, kita akan dapat sumber itu. Oke, yang seterusnya adalah pendekatan berstruktur, di mana perpustakaan digital memberikan capaian kepada kandungan yang lebih kaya. Dalam bentuk yang lebih berstruktur, contohnya kita boleh beralih daripada katalog kepada buku tertentu, kepada bab tertentu dan sebagainya dengan mudah. Maksudnya dia lebih kepada macam kita cari muka surat dan karena di dalam perpustakaan digital itu kita boleh tekan dan juga senanglah untuk kita akses. Seterusnya adalah capaian maklumat yang luas di mana capaian ini adalah pengguna mampu menggunakan pelbagai istilah ataupun carian berkaitan dengan perkataan atau ayat bagi keseluruhan perpustakaan. Maksudnya perpustakaan digital boleh memberikan antara muka yang mudah ataupun memberikan capaian pada klik sumbernya. Itulah yang saya katakan. Setiap istilah yang ada di dalam buku itu kita boleh klik. Kita boleh klik dan juga kita sendiri lihat bagaimana
apa maksud istilah-istilah tertentu, itu memudahkan kita lah sebagai pembaca ataupun pengguna perpustakaan digital. Jadi seterusnya, bagi perpustakaan digital kita lihat ada banyak kebaikan dan sebenarnya dia juga ada beberapa kekurangan yang kita boleh lihat di paparan. Yang pertama ialah perpustakaan digital terhad oleh Undang-Undang Hak Cipta kerana penulisan tidak boleh dikongsi melalui tempo berlainan dalam bentuk perpustakaan tradisi. Maksudnya hak cipta yang ada di dalam perpustakaan digital dia adalah terhad. Kerana apa yang dikongsikan itu, perkongsian itu mudah, tapi kita punya hak cipta itu kita kurang. Itu maksudnya terhad, kita tidak tahu kita punya sumber ataupun macam mana sumber-sumber itu diperoleh sama ada sahih ataupun tidak, kerana proses untuk kita masukkan di dalam digital adalah mudah. Jadi ini adalah salah satu kekurangannya lah, yaitu terhad oleh undang-undang hak cipta. Yang kedua adalah tidak mampu menghasilkan persekitaran sama seperti persekitaran perpustakaan tradisi. Maksudnya perpustakaan yang real lah. Maksudnya bila kita baca, kita akan berada one to one dengan peranti saja. Maksudnya dengan bahan telefon, laptop. Kita tidak keadaan yang kita perlu meja ataupun orang-orang sekeliling kita yang sama-sama membaca. Jadi itu adalah salah satu juga kekurangan lah. Seterusnya ialah membaca bahan bercetak lebih mudah berbanding membaca bahan pada skrin komputer. Ini adalah salah satu kekurangan juga, di mana kita boleh tengok sendiri, kita boleh bandingkan sendiri. Kita baca di handphone mungkin ya dia lebih mudah, lebih cepat, tetapi pengalaman ataupun kita punya perasaan ataupun membaca yang bercetak itu sebenarnya memang agak susah sedikit lah berbanding dengan kita baca, agak susah sedikit kita baca di telefon berbanding dengan yang bercetak. Okey. Yang keempat, kurangnya yang keempat adalah sesetengah bahan menjadi usang dan datanya tidak dapat dicapai. Okey. Maksudnya di sini dia akan ada setengah sumber, kalau dia tidak macam ada error di sana, kita tidak akan dapat dicapai. Maksudnya bila ada masalah teknikal saja macam tadi itu, dia akan agak susah untuk dicapai lah. Maksudnya kita tidak dapat masuk dalam sumber itu walaupun dia ada di sana. Jadi itu adalah beberapa kekurangan kalau kita menggunakan perpustakaan digital. Okey. Itu adalah berkaitan dengan perpustakaan digital, kebaikan juga biasa kita hadapi bila kita menggunakan perpustakaan digital. Jadi apa yang kami ingin kongsikan pada petang ini adalah perpustakaan digital automasi. Mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah gunakan, dan sebenarnya perpustakaan digital automasi ini adalah dia bukan kita membawa kita ke arah perpustakaan digital macam yang saya jelaskan tadi. Dia lebih kepada pengurusan. Dia lebih kepada pengurusan digital. Kita menggunakan pengurusan digital di dalam kita punya perpustakaan tradisi ataupun perpustakaan yang sedia ada di sekolah kita. Okey, kita teruskan. Okey, ini yang saya jelaskan di mana automasi ataupun sistem automasi yang kita gunakan di dalam perpustakaan kita yang kami kongsikan pada hari ini ialah di mana sebelum ini kita menggunakan sistem pengurusan manual. Kita mungkin yang pernah mengurus ataupun pernah menjadi PSS atau pernah meminjam buku di perpustakaan yang sedia ada, kita akan guna kad, kan? Kita ada kad, kita akan chop. Nah, itu adalah salah satu pengurusan manual yang kita sendiri buat, sendiri kartu, kita sendiri cetak, kita simpan di tempat. Jadi automasi atau sistem automasi itu pengurusan pusat sumber yang akan kami kongsikan pada hari ini ialah
berasaskan komputer ialah satu sistem penggunaan komputer untuk melaksanakan operasi-operasi asas dalam memproses bahan, perolehan dan juga pengkatalogan, dan seterusnya melancarkan pengurusan peminjaman, pemulangan buku serta perolehan bahan dengan cepat dan mudah. Ini kita gunakan digital. Kita tidak perlu lagi chop, kita tidak perlu lagi cetakan pun kita tidak perlu cetak. Ataupun ini kita guna bila kita cakap digital, kita guna komputer, kita akan ada scan macam tu. Jadi untuk yang lebih lanjut kita akan teruskan, kita akan ke slide seterusnya. Okey. Sebelum itu, belum saya serahkan kepada rakan pembentang lain untuk lebih memahami apa sistem ataupun apa nama sistem ataupun lebih kita melihat kepada apa sebenarnya sistem yang ada untuk kita guna di dalam pengurusan sumber kita di sekolah. Ya, saya akan terangkan dulu rasional menggunakan sistem automasi ini. Yang pertama, masalah peminjaman dan pemulangan buku. Kalau kita gunakan secara manual, kadang-kadang tidak tepat pengawas ataupun murid-murid yang tugas mungkin ada silap tanda, sebab dia adalah manual. Kita akan chop ataupun kita akan tulis sendiri. Nah, itu adalah salah satu kenapa sebab kita perlu gunakan sistem automasi ini. Yang kedua ialah masalah yang timbul di kaunter ketika proses peminjaman, pemulangan dan pemulangan, yang mana masa untuk cari kad, untuk letak kad, lepas itu ruangan simpanan kad tidak teratur, kadang hilang. Nah, itu sebenarnya untuk kita selesaikan. Itulah sebabnya kita menggunakan sistem otomasi ini. Jadi yang ketiga adalah penyimpanan rekod. Okey, untuk rekod-rekod siapa yang pinjam ataupun rekod-rekod berapa kali sudah dipinjam, itu sebenarnya yang agak susah bila kita gunakan pengurusan pusat sumber secara manual. Kita tidak ada pengurusan penyimpanan rekod yang sistematik ataupun yang kekal ataupun yang mudah dicari. Jadi macam mana sebenarnya sistem otomasi ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah ini, akan diteruskan. Kita akan lihat di slide seterusnya, di mana akan diteruskan oleh rakan pembentang saya, Cikgu Alini. Dipersilakan Cikgu Alini. Terima kasih kepada Cikgu Izlin. Okey, sekarang kita pergi kepada sistem automasi pengurusan perpustakaan di sekolah, iaitu dikenali juga sebagai e-proses. Okey, sistem ini dibangunkan oleh Tarantula. Jadi kalau kita mahu menggunakan sistem automasi yang kami gunakan ini, bolehlah berhubung terus kepada syarikat Tarantula lah. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu yang ada di sini, sistem automasi pengurusan yang kami gunakan ini adalah dijual dengan harga yang murah. Sebab ini membantu pihak sekolah yang kekurangan peruntukan untuk membeli sistem automasi pusat sumber. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, ini ada bayaran tahunan, tapi pada tahun pertama kita menggunakan sistem automasi ini, kita akan menggunakan secara percuma, tetapi pada tahun kedua kita akan membayar sebanyak RM50 lah. Dan ini bagi saya sangat murah lah dibandingkan dengan sistem automasi yang lain, sebab apa yang saya tahu ada juga sistem yang dijual dan dibayar, ada yang membayar setiap bulan dengan harga setiap bulan tu RM150. Okey. Seterusnya ini adalah fungsi sistem automasi e-proses, iaitu di mana dia akan menolong kita mencetak stok perolehan buku, iaitu kita tidak perlu lagi menulis,
tapi kita cuma perlu kita hanya perlu menaip dan terus boleh cetak. Oke, dan juga yang kedua fungsi dia ialah mencetak tulang buku, yaitu di mana semua ini sistem ini sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh untuk memproses buku itu sendiri. Begitu juga dengan mencetak barcode pelajar, yaitu di mana dulu kita menjual pocket ataupun kad untuk murid meminjam buku, tetapi sekarang kita cuma mencetak kad dan kita tidak perlu menyediakan ruang yang besar untuk tempat murid, untuk kad keahlian mereka lah. Maksud saya adalah kad keahlian mereka. Kita tidak perlu menggunakan ruang yang besar, bukan seperti yang dulu, yaitu di mana kita kena simpan juga kad-kad pelajar yang meminjam buku. Oke. Dan juga fungsi yang seterusnya mencetak kod bar buku, yang mana apabila kita membeli buku baru dan memproses buku itu, kita tak perlu lagi menulis dalam buku perolehan. Kita cuma menaip di dalam laptop dan kita boleh terus cetak dan lekatkan di buku baru tersebut. Yang ada dalam sistem otomasi proses, yang pertama pengurusan keahlian, tempo dan bilangan pinjaman, yang mana maklumat ahli ataupun maklumat pelajar yang terkini kita masukkan ke dalam pangkalan data seperti nama, alamat dan kelas. Kita boleh masukkan ke dalam sistem dan boleh dijana secara otomatis. Oke. Dan selain itu, apabila pelajar-pelajar tersebut meningkat tahun persekolahannya, jumlah pinjamannya boleh dinaikkan secara serentak dengan hanya menggunakan aplikasi yang ringkas dan mudah. Oke, seterusnya kemudahan sistem otomasi proses, yaitu pengurusan bahan. Pengurusan bahan, yaitu data semua bahan sumber akan disimpan di dalam pangkalan data. Data tersebut contohnya seperti tajuk, perkara, pengarang, judul, penerbit, dan maklumat asas tentang bahan buku tersebut. Boleh juga kita masukkan maklumat tambahan seperti abstrak, isi kandungan, saiz, bilangan muka surat. Jadi senanglah kita kalau murid meminjam buku otomatis. Kita sekarang menggunakan untuk nilam, jadi murid boleh melihat berapa bilangan muka surat yang dibaca oleh mereka. Oke. Seterusnya keselamatan. Oke, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, sistem ini mengawal akses pengguna terhadap maklumat yang terdapat di dalam pangkalan data otomasi. Sebagai contoh, jika pelajar mengakses sebagai murid tahun 3 ataupun tahun 4, dia hanya boleh melakukan aktiviti yang melibatkan bahan koleksi tahun 4 atau sampai yang tahap rendah punya lah. Lepas tu dan juga untuk keselamatan juga,
untuk pengetahuan cikgu-cikgu, hanya pentadbir sistem ini sahaja yang boleh mengubah tahap capaian ke semua aktiviti yang terdapat dalam perisian automasi ini. Okey, seterusnya adalah laporan pencarian buku. Laporan ini akan dapat dijana secara automatik dengan pengguna hanya perlu memilih kriteria atau bentuk laporan yang dikehendaki. Betapa mudahnya bila kita menggunakan sistem ini. Okey, seterusnya adalah proses sirkulasi. Di mana sirkulasi ini terbahagi kepada dua, iaitu peminjaman dan pemulangan. Jadi, apa yang kita tahu, jika dulu kita menggunakan manual, seperti yang dikatakan oleh rakan saya tadi, kita mengambil masa yang lama untuk proses peminjaman, di mana kita akan banyak yang kita akan buat sebagai GPM ataupun pengawas sekolah. Tetapi apabila kita meminjam menggunakan sistem otomasi ini, dia dapat menjimatkan masa, dan juga begitu juga dengan pemulangan buku yang dipinjam, sangat menjimatkan masa. Okey, seterusnya ialah akses terbilang terminal yang mana sistem ini contohnya boleh maksudnya ialah beberapa orang boleh menggunakan sistem ini secara dalam satu masa secara serentak. Bagi kebanyakan sistem otomasi di dalam pusat sumber, jadi kita boleh di mana-mana dan mengakses sistem ini secara serentak pun boleh. Bukan sorang-sorang saja boleh, tapi kita boleh mengakses. Cuma bila kita dapat, itulah saya cakap tadi, keselamatan yang mana kita ada password juga otomasi ini. Kalau guru-guru, kalau guru GPM bagi password, mereka boleh mengakses, membuat carian bahanlah secara serentak. Okey, seterusnya adalah statik penggunaan. Okey, sistem otomasi ini membolehkan pustakawan menjana laporan menggunakan graph bar secara dua dimensi ataupun tiga dimensi, atau carta pie berkenaan peminjaman, kesediaan, koleksi, kehilangan, dan jumlah denda. Semua kita boleh lihat di sini. Okey, seterusnya ialah paparan bantuan pengguna. Okey, ini adalah satu bentuk tutorial atau panduan untuk rujukan pustakawan ataupun GPM, guru-guru atau dengar dan pengguna tentang penggunaan sistem perisian otomasi. Okey, pengguna mempunyai pilihan sama ada untuk membaca ke semua topik yang terdapat di dalam menu bantuan ataupun memilih topik-topik tertentu melalui aplikasi carian berdasarkan kata kunci. Dan juga menu ini juga berguna untuk rujukan pengguna baru. Okey, itu saja untuk kemudahan dalam penggunaan sistem otomasi e-proses. Seterusnya kita pergi kepada bagi usaha meningkatkan penggunaan pusat sumber, kita harus memastikan pusat sumber kita dalam suasana yang menarik dan kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelbagaikan sumber rujukan yang berkualiti. Okey, sebagai GPM kita harus mempelbagaikan sumber rujukan yang berkualiti di dalam pusat sumber kita supaya dapat menarik murid-murid memasuki pusat sumber. Okey, yang ketiga adalah memperkasakan program nilam. Seperti yang kita tahu, guru-guru GPM, setiap bulan kita akan ada tema nilam. Jadi kita boleh memperkasakan lagi program nilam kita dengan menggunakan sistem otomasi ini. Dan yang seterusnya adalah
menyediakan alat bantuan mengajar. Oke, walaupun mungkin guru-guru mata pelajaran atau guru-guru mengajar sudah menyediakan alat bantuan mengajar, jika mereka tidak mahu menggunakan ataupun menyimpan bahan bantu mengajar itu, mereka boleh simpan di pusat sumber untuk guru-guru lain boleh pinjam. Jadi bila kita menyediakan banyak bantuan mengajar, otomatiknya itu adalah dapat meningkatkan penggunaan pusat sumber di kalangan guru-guru. Oke, seterusnya membina sudut atau bilik arsip yang berkenaan sejarah sekolah. Oke, ini kita boleh laksanakan di sekolah kita tentang sejarah bagaimana sekolah itu dibangunkan. Jadi mungkin ada orang luar atau pelawat yang datang ke sekolah kita dan kita boleh bawa mereka ke sudut itu. Oke, seterusnya yang terakhir kita boleh menganjurkan karnival pusat sumber. Menganjurkan karnival pusat sumber ini kita boleh membawa ketua-ketua panitia untuk membantu, bukan kita sahaja yang bekerja, tetapi kita boleh meminta bantuan daripada guru-guru panitia untuk membantu menjayakan karnival pusat sumber ini. Seperti kalau guru sejarah, kita boleh meminta mereka untuk membuat pertandingan buku scrap supaya kita boleh mempamerkan lagi buku scrap itu di dalam pusat sumber. Oke, seterusnya. Sebagai rumusan, penggunaan sistem otomasi merupakan satu langkah intervensi untuk mengatasi masalah pengurusan pusat sumber yang sebelumnya menggunakan pengurusan secara manual. Di samping itu juga, sistem ini juga dapat menyokong dasar pendidikan pendigitalan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, demikianlah perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Minta maaf tadi ada masalah teknikal, jadi sekian saja perkongsian pada hari ini. Oke, ribuan terima kasih diucapkan kepada para pembentang, Cikgu Halsen Justin, mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan. Baiklah, untuk makluman awal, para pembentang, para peserta minggu hadapan siri ke-91, kita akan bertemu lagi dalam CDL siri 90%, yaitu murid sebagai perintis hijau menghasilkan batang pensel mesra alam dari serai, yaitu pada 5 hari bulan 9 2024 pada hari Kamis, masa 2.50 hingga 4.30 petang. Oke, sebarang pemakluman akan dikongsi melalui WhatsApp dan Telegram CDL. Guru-guru, rekan pendidik, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan dalam ruangan chat. Sebelum kita bersurai seperti biasa, mari kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua yang ada pada Zoom petang ini untuk on kamera dan senyum. Mohon bantuan Hazwani untuk ambil gambar. Cikgu boleh bersedia, boleh on kamera. Oke, saya ambil peserta pertama. Ready, 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Freestyle. senyum. 1, 2. Ya. Oke. Oke. Semua sudah, Cikgu. Oke, sebelum bersurai, terimalah pantun dari saya. Oke, terima kasih, Razwani. Oke, sebelum kita bersurai, terimalah pantun dari saya. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan, berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi di sesi sidel akan datang. Terima kasih, selamat berehat semua. Jumpa lagi. Harapan, bye.